Selamat pagi dan saya Charity Shazika. Saya merupakan pelajar unit Regional Center Kuching. Jadi di dalam video saya akan berkongsi pandangan saya tentang kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru dan juga langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan pedagogi di dalam kalangan guru dan juga contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi ini memberi kesan kepada pembelajaran pelajar. Jadi, untuk pengetahuan, yaitu pengetahuan pedagogi merupakan asas utama dalam pengguruan yang menentukan keberkesanan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran di bilik darjah. Menurut Schulman, pada tahun 1987, Schulman berkata, keupayaan guru ini untuk memahami bagaimana pelajar itu belajar di dalam kelas, mengurus bilik darjah dengan baik, menggunakan strategi pengajaran yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi, di sini merupakan isu kekurangan pengetahuan pedagogi, yaitu guru tidak mahir mengurus bilik darjah, kurang kawalan kelas, kurang kemahiran berkomunikasi, guru juga menggunakan strategi pengajaran yang sangat membosankan dan juga sesetengah guru nih mereka tidak memahami apa yang pelajar itu perlu, apa yang pelajar itu tidak faham. Jadi ini merupakan salah satu isu kenapa kurangnya pengetahuan pedagogi di dalam kalangan guru. Jika sesetengah guru ataupun jika kesemua guru tidak mempunyai pengetahuan pedagogi yang cukup lengkap, jadi ini akan memberikan kesan yang agak negatif untuk pembelajaran pelajar, yaitu antara kesannya guru gagal mengawal disiplin pelajar dan juga mungkin guru itu menggunakan pendekatan yang tidak sesuai dengan tahap kebolehan pelajar itu. Dan yang paling pastinya prestasi pelajar yang di dalam kelas yang sesetengah guru itu ajar, kemungkinan prestasi mereka juga akan menurun. Jadi, di sini seterusnya saya akan mengkongsi tentang contoh-contoh situasi kekurangan pengetahuan pedagogi yang mempengaruhi pembelajaran pelajar. Jadi, yang pertama yaitu pengurusan bilik darjah yang lemah. Di sini, guru tuh tidak mempunyai kemahiran mengurus kelas dengan baik dan juga sukar mengawal disiplin pelajar. Eh, Guru tuh juga mengambil masa yang amat lama untuk menenangkan keadaan yang mengakibatkan masa PDP terbuang. Jadi sebagai contohnya, apabila guru itu masuk di dalam kelas, guru itu tidak memastikan pelajar beliau kekal tenang dan juga tidak membuat bising. Jadi apabila guru ini hanya membiarkan pelajar-pelajarnya membuat bising, tidak berada di dalam keadaan yang tenang, kemungkinan besar memang akan mengakibatkan masa PDP dia terbuang dengan semudah itu. Dan juga komunikasi guru pelajar yang tidak berkesan. Pada tahun 1978, Vygotsky mengatakan interaksi sosial merupakan komponen penting dalam pembelajaran yang bermakna. Jadi, apabila komunikasi pelajar dengan guru itu gagal, pelajar itu akan kehilangan peluang untuk mendapatkan bimbingan atau menjelaskan kekeliruan mereka. Dan di sini saya akan berkongsi tentang langkah-langkah bagaimana untuk menguatkan pengetahuan pedagogi di dalam kalangan guru. Jadi, pengetahuan pedagogi tidak bersifat statik. Di sebaliknya pengetahuan ini dia perlu diperkembangkan seiring dengan keperluan semasa pendidik dan juga perubahan generasi pelajar. Terdapat
beberapa langkah yang boleh diambil oleh guru untuk meningkatkan penguasaan mereka terhadap aspek ini, yaitu guru-guru mereka boleh mengikuti latihan dan juga kursus pembangunan profesional, yaitu mereka ini bolehlah aktif untuk menyertai program pembangunan profesional yaitu PLC ataupun di dalam bahasa Inggris dia yaitu Professional Learning Community, yaitu bengkel PDP abad ke-21 atau kursus inovasi pengajaran bagi menambah ilmu dan juga kemahiran pedagogi yang boleh dikatakan melalui program ini guru dapat mempelajari pendekatan baru yang lebih kreatif dan juga sesuai. Seterusnya, penggunaan teknologi di dalam PDP. Hmm, Pengetahuan ini, guru perlu menguasai alat-alat teknologi yang boleh menarik perhatian murid-murid seperti Kahoot, Quizzes, atau Google Classroom kerana ini mampu menjadikan PDP lebih menarik dan juga interaktif. Yang akhir sekali iaitu memahami psikologi dan gaya pembelajaran pelajar. Pada tahun 1952, yaitu Piaget, beliau mengatakan pelajar belajar melalui peringkat kognitif yang berbeza. Guru yang memahami psikologi pelajar dapat merancang uh, aktiviti pada PDP yang lebih inklusif dan juga sesuai dengan keperluan semua pelajar. Oleh itu, kita boleh katakan semua guru perlu memahami gaya pembelajaran pelajar mereka supaya guru boleh menyesuaikan strategi pengajaran mengikut tahap-tahap pelajar yang boleh dikatakan dari rendah ke arah yang tinggi supaya em, dia boleh dikatakan sangat sesuai dengan keperluan semua pelajar. Baiklah, ini merupakan refleksi diri saya. Dan di sini saya akan membacakan refleksi diri saya, yaitu saya yang sebagai bakal guru nih, saya menyadari bahawa pengetahuan pedagogi bukan sekadar teori, tetapi kemahiran yang perlu dilatih melalui pengalaman dan juga apa yang saya dapat perhatikan jika saya melawat di mana-mana sekolah sebelum ni, saya mendapati pelajar menjadi lebih fokus dan berminat jika menggunakan teknologi dan mengikuti cara generasi muda sekarang bercakap. Tapi cara bercakap mereka mestilah sopan, tidak melebihi batas. Dan juga pengalaman ini, sebelum ni saya pernah melawati sesebuah sekolah di tahun pertama saya menyambung kuliah saya di Unita Regional Center Kuching. Pengalaman itu mengajar saya bahawa pengetahuan pedagogi ini dia boleh dibina melalui amalan yang berterusan, kesediaan untuk berubah dan juga keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi di sini saya boleh katakan semua guru perlu menerima diri untuk cuba memperbaiki diri jika mempunyai sedikit kesalahan dari segi cara kita mengajar pelajar itu dan juga uh, cara kita berkomunikasi dengan pelajar. Jadi di sini sebagai kesimpulan, kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru juga memberi kesan besar terhadap keberkesanan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Walau bagaimanapun, melalui latihan profesional, refleksi kendiri, kolaborasi antara guru, serta penggunaan teknologi pendidikan, kelemahan ini sebenarnya dia boleh diatasi. Jadi sebagai bakal guru, saya akan tetap bertekad untuk terus mempelajari dan juga mengamalkan pengetahuan pedagogi agar dapat menjadi pendidik yang berkesan dan juga berdaya saing dalam pengetahuan pendidikan masa kini. So, di sini saya akan menunjukkan rujukan-rujukan yang saya buat
dan juga telah saya gunakan semasa membuat pembentangan kerja khusus ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih karena menonton video ini. Saya harap Anda semua mempunyai masa yang terluang yang cukup, boleh dikatakan cukup memuaskan karena telah meluangkan masa menonton video ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.